Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi live ringkas ini adalah kesinambungan live yang telah saya lakukan berhubung insiden kecoh di KLIA melibatkan Menteri Pelancongan Tiong King Sing. Okey. Jadi sepintas lalu semuanya bermula dengan satu laporan yang telah dibuat oleh sebuah portal berita Bebas News, di mana menteri didakwa telah melakukan kekecohan di KLIA dan itu bukan kali pertama ianya dilakukan, dan ia melibatkan seorang pelawat dari China yang ditahan immigration. Kemudian menteri itu didakwa telah campur tangan. Okey, so banyak persoalan telah timbul. Okey, di dalam satu live semalam saya menegur semua yang membuat kenyataan. Okey, setakat ini SPRM sudah buat kenyataan sebab menteri itu mengeluarkan satu kenyataan dan berkata dia sebenarnya sudah mendapati berlaku rasuah melibatkan pegawai immigration, di mana pegawai immigration menuntut 3,000. Okey, so ini dakwaan serius yang dibuat oleh menteri itu, dan SPRM kata sudah mulakan siasatan berdasarkan kenyataan menteri. Kemudian Anthony Locke mengeluarkan kenyataan, tetapi Anthony Locke hanya menjelaskan semua menteri ada pas VIP. Ya, ini susulan laporan Bebas News yang mengatakan menteri itu telah masuk ke kawasan terlarang tanpa pas immigration. Okey. Di dalam satu live semalam saya menegur semua terbabit dan berkata semua yang membuat kenyataan lari dari isu pokok. Okey, lari dari isu pokok. Jadi apakah isu pokoknya? Saya akan jelaskan di hujung live ini. Setelah live semalam, ada satu laporan yang telah dibuat oleh pegawai immigration kepada pihak polis, dan menurut pegawai immigration itu cerita dia memang lain daripada apa yang dijelaskan oleh menteri. Menurut pegawai immigration itu, dia diugut oleh menteri berkenaan. Dia diugut oleh menteri berkenaan, diperlakukan dengan cara yang tidak elok di depan pegawai-pegawai lain. Kononnya akan diturunkan pangkat dan sebagainya. Dan menurut pegawai immigration itu, immigration telah melakukan semua protokol dengan betul. Dan pelawat dari China tu bukannya wartawan seperti yang diwar-warkan oleh pihak-pihak tertentu. Dia adalah seorang rakyat China biasa yang datang kononnya untuk menjaga anak dia. Dan dia tidak mempunyai tiket, return tiket. Maknanya bila satu kewajipan menurut pegawai immigration itu bagi pelawat-pelawat sedemikian ialah bila sampai ke sini perlu ada return tiket, iaitu tiket pulang. Dia tidak ada return tiket. Dan masalah komunikasi yang didakwa tu sebenarnya ada seorang penterjemah menerusi telefon yang pegawai immigration tu namakan sebagai Emma. Okey, so pegawai immigration tu berkata memang ada masalah dari sudut protokol melibatkan warga China itu, dan pegawai immigration telah melakukan tugasnya dengan betul. Tetapi Menteri Pelancongan telah datang, telah biadab, telah menuduh pegawai immigration itu mengambil rasuah 3,000. Maknanya berdasarkan laporan pegawai immigration ni, menteri itu tak ada bukti, tak lihat ada kelakuan rasuah, tak ada siapa cakap ada rasuah, tapi dia secara melulu mengeluarkan satu tuduhan begitu sahaja. Okey, maknanya berdasarkan laporan pegawai immigration itu, menteri tak puas hatilah sebab pegawai itu diugut, pegawai lain diugut, maknanya berlaku kecoh. So kesimpulannya, berdasarkan laporan pegawai immigration ni, menteri telah membuat dakwaan palsu berhubung rasuah 3,000 yang kini disiasat oleh SPRM. Berdasarkan laporan pegawai immigration, mereka menjalankan tugas ada campur tangan melibatkan Menteri Pelancongan. Dan Jabatan Immigration bukan bawah Kementerian Pelancongan. Jabatan Immigration di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Dan berdasarkan laporan Bebas News, ini dah berlaku beberapa kali dan menteri pun dah mengaku dah 3 kali ke apa telah berlaku. Dan menurut pegawai immigration bukan 3 kali, 5 kali telah berlaku. Okey. Jadi kita ada 2 cerita bercanggah. Kalau ikutkan menteri ada rasuah, kalau ikutkan pegawai immigration, menteri tu hanya buat tuduhan palsu. Kalau ikutkan menteri pelancongan, pegawai immigration tidak disebabkan rasuah lah mereka tidak benarkan warga China itu masuk. Kalau ikut immigration, mereka ikut protokol lazim dan pegawai pelancong itu tidak memenuhi protokol berkenaan kerana tidak ada tiket pulang dan oleh itu dia ditahan daripada masuk. Okey. Dan menurut pegawai immigration itu lagi, dia diugut oleh Menteri Pelancongan. Maknanya laporan Bebas News ni, kalau kita ikut laporan pegawai immigration, agak tepat. So, sebab itu dalam live saya kata semalam, Anthony Loke sedang dan juga pihak-pihak lain yang buat kenyataan lari dari isu pokok. Jika Anthony Loke menteri yang bertanggungjawab, dia akan beritahu pertama ya, kita akan mulakan siasatan rapi. Kita nak tahu versi menteri, kita nak tahu versi cerita dari pegawai immigration, kemudian dari lapangan terbang antarabangsa KL Kuala Lumpur atau KLIA. Kemudian kita nak lihat protokol-protokol immigration dan lapangan terbang. Kemudian kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa siasatan khas dan bebas, sebab kita tidak boleh hanya bergantung kepada siasatan dalaman immigration, di mana ada wakil immigration, ada wakil polis, ada wakil SPRM, ada wakil-wakil yang lain untuk siasat kejadian ini, sebab laporan dah keluar. Baru itu kenyataan menteri yang betul, supaya kita boleh dapatkan cerita yang betul dan seterusnya tindakan-tindakan yang patut boleh diambil. Itu pertama. Tetapi sebaliknya, Anthony Loke beritahu kita semua menteri ada pas VIP. Dan di situ kita masuk isu pokok kedua. Ada pas VIP ke, tak ada pas VIP ke, itu soal pendua. Pertamanya, awak ada pas VIP pun awak kena ikut protokol KLIA dan immigration. Sebab menteri itu masuk dan campur tangan isu berkait immigration yang bukan di bawah bidang kuasa dia. Jadi adakah menteri menurut protokol-protokol bila berurusan dengan pegawai immigration? Adakah dia sopan bila berurusan dengan pegawai immigration? Adakah dia maklumkan kepada pegawai immigration sekalipun dia ada pas VIP mesti diperiksa? Atau adakah, semalam saya dah sebut, atau adakah dia berlaku kurang ajar dengan pegawai immigration? Jadi kalau kita rujuk kenyataan pegawai immigration hari ini, menteri itu kurang ajar. Dia ugut pegawai immigration, dia fitnah pegawai immigration. Maknanya menteri telah lakukan kekecohan di situ. Ya. Dan yang ketiga, ya, bila kita lihat isu ni, isu pokok dia, menteri tu dah pergi, dia sebenarnya kantaikan diri dia sendiri menerusi kenyataan dia. Dia kata dia dah bongkarkan satu rasuah yang berlaku. Dia dah pergi 3 kali, ya. Jadi kalau kali pertama anda pergi dan anda ada bukti ada rasuah, kenapa pada ketika itu anda tidak menghubungi Menteri Dalam Negeri? Mengapa pada ketika itu anda tidak buat laporan SPRM? Sebab immigration di bawah Menteri Dalam Negeri. Mengapa anda campur tangan urusan kementerian lain? Ya. Dan berdasarkan laporan pegawai immigration hari ini, anda bukan sekadar campur tangan, anda biadab. Anda mengugut pegawai berkenaan. Jadi apa hak yang ada pada anda untuk berbuat demikian? Jadi kalau kali pertama dia pergi dan dia jumpa rasuah ni dan sebagainya, dan kemudian dia buat kenyataan media, kita boleh hormat dia. Oh, dia dah bongkar satu kejadian rasuah dan siasatan sudah dimulakan. Tapi 2, 3, 4 kali dia pergi ke airport dan kejadian-kejadian seperti ini berlaku, ini dah pelik. Kalau anda dah tahu satu jenayah sedang berlaku, mengapa anda tidak lapor awal-awal? Anda sebenarnya telah selindungi, andai katalah berlaku jenayah rasuah, jadi anda telah selindungi jenayah itu
dengan tidak melaporkannya, dan kemudian mengambil langkah-langkah peribadi unilateral untuk memaksa immigration melepaskan tahanan. Jadi anda telah langgar undang-undang. Anda sendiri telah lakukan satu jenayah. Dan berdasarkan laporan pegawai immigration, memang pelawat itu tidak memenuhi protokol, maknanya tidak harus dibenarkan masuk negara. Tapi jika anda telah membenarkan pegawai itu masuk, pelawat itu masuk negara, ya, dengan mencampuri urusan immigration, anda telah lakukan jenayah. Jadi jenayah pertama yang anda lakukan, anda telah campuri urusan kementerian lain. Jenayah kedua yang anda lakukan, anda tidak melaporkan. Seandainya anda berkata ada rasuah, tapi anda tidak laporkan. Sebaliknya, anda terus berurusan dengan pegawai immigration untuk lepaskan tahanan lebih dari satu kali. Bermakna anda telah berkomplot dengan pegawai immigration terberkenaan, ya. Jadi awak tidak laporkan rasuah, tapi pegawai immigration dipaksa lepaskan tahanan. Dan yang ketiga, anda sebenarnya telah melanggar protokol-protokol di lapangan terbang. Yang keempat, anda telah mengugut seorang pegawai kerajaan atau berkait kerajaan. Benda ni perlu disiasat. Perlu disiasat. Dan jika Anthony Locke, seorang menteri yang bertanggungjawab, pertama sekali sekarang dia akan keluarkan kenyataan bahawasanya Menteri Pelancongan wajar direhatkan. Anwar perlu keluarkan kenyataan Menteri Pelancongan wajar direhatkan. Sebab gayanya sekarang kita lihat, ada kemungkinan yang amat besar Menteri Pelancongan telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai seorang menteri, menyalahgunakan kedudukannya, jawatannya sebagai menteri, untuk melakukan intimidasi terhadap pegawai immigration, untuk memfitnah pegawai immigration, sehingga SPRM sudah mulakan satu siasatan, ya. Maknanya he is throwing his weight around. I'm a minister, I can talk how I want, I can do what I want, ya. Tapi sampai sekarang Anwar membisu, ya. Saifuddin Nasution membisu. Kita tahu menteri itu tidak melaporkannya kepada KDN kerana apabila isu ni tular, Saifuddin Nasution keluarkan kenyataan. Dia kata dia tidak tahu menahu apa yang berlaku. Maknanya menteri itu telah diamkan rasuah. Andai kata ada rasuah lah, tapi menurut pegawai immigration tak ada rasuah. Dia tuduh macam tu je, ya. So apa kaitan pelawat China ni dengan menteri ni? Mengapa beria-ia nak pergi ke airport, campuri urusan immigration bila melibatkan pelawat dari China? Ini pun perlu disiasat. Jadi kejadian ni telah membuka banyak potensi siasatan, banyak kemungkinan jenayah yang telah berlaku. So macam mana kita boleh terima jika menteri ini terus berada di dalam kabinet? Sekurang-kurangnya dia direhatkan dan siasatan dimulakan. Dan dia mungkin telah membuang masa SPRM seandainya fitnah dakwaan rasuah 3,000 tu benar-benar palsu, ya. So itu sahajalah pencerahan saya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.